Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda kini sedang menyaksikan Gaspirasi musim yang kedua bersama dengan saya pengacara anda, Ghazali Zawawi. Macam biasa, saya nak tanya dulu apa khabar anda di rumah, di mana sahaja anda berada. Kami sentiasa harapkan anda sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Mesti hairan kan kenapa setiap minggu saya tanya khabar anda? Kerana inilah Gaspirasi, setiap minggu kami bawakan satu checkpoint kepada anda untuk buat reality check. Bagaimana tahap inspirasi dan motivasi dalam diri anda. Sebab itu kami bawakan tetamu-tetamu untuk mengupas mengenai kisah pribadi dan perjalanan hidup mereka untuk anda ambil inspirasi dari pelbagai perspektif. Kali ini kita akan bersama dengan siapa? Saksikan BT ini. Usahawan demi usahawan, cerita mereka telah kami angkat dalam Gaspirasi dan mungkin cerita daripada usahawan kali ini lebih dekat dengan situasi yang anda alami sebab sekarang kita bersama dengan pengasas kepada Rans Burger, Encik Rendra Derman. Assalamualaikum, selamat datang ke Gaspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi untuk orang kata berkongsi kisah inspirasi kita kepada penonton. Mungkin sebelum kita nak lanjutkanlah temu bal bersama dengan kita, apa yang membuatkan kita rasa tok masanya untuk aku start sharing all my personal experience, my journey dengan penonton semua. Apa yang kita rasa, apa yang boleh kita rasa macam ya? Pertama kali kami ucap terima kasihlah kepada TVS kerana invite kami mau sharing business tu sebab cerita perjalanan bisnes kami tu, kami buat cerita dalam tu sebab ada peningkatan, alhamdulillah ada peningkatan dari kami berjual pondok lepas dia buka kedai lah. Pondok Usang 12 Usang. tahun daripada tahun 2004 hingga tahun 2016 memulakan perniagaan Rans Burger ini. Maksudnya pada masa itu jual burger lah. Jual burger. 12 tahun di 12 Pondok tahun. Usang sebelum membuka stall, lepas tu mempunyai kedai fizikal sendiri. Boleh tak gambarkan macam mana keadaan Pondok Usang pada masa itu ataupun mungkin ceritakan liku-liku lah sebelum bermulanya kedai fizikal yang sedia ada sekarang ini. Pertama kali kami berjual burger guna Pondok Usang. Pondok ya kami polah diimpun lah. Polah diimpun. Okey. Daripada kayu terbuang, kami kutip, kami melantak diimpun, repair diimpun. Pondok ya memang usang lah. Dari gambar kita orang tangga pun macam saya dah mood nak beli burger di kedai. Tapi syukur alhamdulillah banyaklah customer datang. Waktu hujan, berhujan lah banyak orang. Waktu berangin, berterbang, kanopi apa semua. Memang daif gila-gila lah. Memang sedih nangga. Berapa orang tenaga kerja mas saya selain daripada kita? Mas saya kami dengan bini mek berjual. Saya ada staff, kami ada staff. Kita dua aja. Mek dua aja. Dan itulah tak apa Encik Ren, sebab pengasas KFC sendiri kalau boleh saya kongsikan, Colonel Sanders sentiasa anggap setiap kegagalan yang dihadapi beliau adalah sebagai satu cabaran yang boleh kita tukarkan menjadi satu peluang. Kerana Encik Ren, Colonel sebelum ni pernah ditolak sebanyak 1009 kali sebelum berjaya menjual resepi miliknya dan kini menjadi salah satu jenama makanan ringan yang sangat popular di seluruh dunia. Maksudnya kalau ada kemahuan pasti ada jalan kan? InsyaAllah. Untuk inspirasi penonton, 12 tahun di Pondok Usang menjual burger, makanan dan sebagainya. Mungkin apa antara cabaran ataupun feedback daripada orang ramai pada masa itu ataupun perkara yang mungkin tak dapat Encik Ren lupakan dan jadikan motivasi untuk berjaya macam hari ini? Yang paling sedih lah waktu berjual sale sampai RM10 sehari. Sampai RM10 sebab kami cuti sekolah sebab di perumahan kami ya kami student poli. Kami agak customer dari student lah customer kami ya. Tapi time cuti sekolah RM10 pun memang sakit lah nak dapatkan RM10 ya. Kadang-kadang duduk kosong aja, luangkan masa, buang masa duduk macam ya. Tapi kena akur lah sebab kita berjual di perumahan, bukan di bandar dan bukan di pasar kata orang.
Tapi syukur alhamdulillah masa saya belum famous lagi lah. COD kata orang, hantar makanan orang si famous. GrabFood Panda pun belum famous time ya. Kita terpaksa akur benda ya. Lepas tu kami terfikir kena kedai makan lain boleh buka di rumah. Kami belajar study. Lepas tu kami pindah stall usang kami ya pergi ke rumah. Naik ke rumah dekat parking kami dekor kacak-kacak, meja, kursi, design apa semua dari kami pun lah nasihat harap orang lain. Macam meja, kursi kami kutip juga kayu. Kami selek diimpun kadang-kadang anak mek tolong lah. Anak mek tolong. Selalunya maulah diimpun untuk kacak lagi. Kadang-kadang lah sebabnya based on kita pun cita rasa diimpun lah. Rasa puas lah. Kan. Pelatihannya rasa puas. Itulah RM10 sehari hasil jualan yang diperoleh, dan kini saya pasti catatan yang diperoleh pastinya berbeza. Kalau boleh dikongsikan untuk satu cawangan sahaja, pernah Rance Burger memperoleh hasil jualan sehingga RM68,000. Alhamdulillah, syukur. Masa dapat hasil jualan RM10 tu kan, how do you motivate yourself? Macam mana Encik Ren memotivasikan diri? Tak apa, hari ini RM10, mungkin esok dapat berlipat kali ganda dan sebagainya, sebab ada usahawan yang cepat patah semangat dan sebagainya. But I believe perkara itu tidak berlaku pada Encik Ren. How you motivate yourself? Tapi bulat lah madah si putus asa. Kami pernah putus asa si berjual dalam masa sebulan. Kami tolak stall kami di rumah, kami nekat si mau jual lagi. Stall kami nang disimpan mek lah. Asal nak robos stall dah pedap dah. Sibuk lagi. Buang masa, rugi tenaga. Lepas ya dipikir-pikir balik. Kena aku cepat pedap pula. Lepas ya usaha balik. Ramai customer. Lepas ya aktif dengan Facebook, upload sampai pernah viral di rumah kami ya. Family kami ada majlis ke di rumah. Saya dah majlis memang ada family kami. Kena kereta banyak parking di rumah. Bersusun nunggu order burger memang ada. Semenjak kami viralkan burger besar. Monster burger, medium burger, oblong, large. Kami viralkan benda ya dari Penerisan, Polapo, jauh lah dari Bau, Lundu. Pasal belum pandemik lagi apa. Memang ramailah customer order. Di rumah kami pernah cecah sale 700 lah. Apa perasaan tu kan bila dapat buktikan yang pendapat ayah kepada Encik Ren itu salah. So ayah kepada Encik Ren nakkan Encik Ren ikut seperti apa yang beliau nak kan. Apa perasaan tu when you can prove him wrong dan berjaya dalam bidang yang dicuburi oleh Encik Ren sekarang ini? Sebenarnya family kami orang tu bisnes lah, bukan nak cakap sombong, memang bisnes. Bapa memang bisnes. Tapi kami si minat bidangnya, kami si minat sebabnya bidangnya kerja keras. Kontraktor, ni ada kilang kayu, kilang sawit, kebun sawit, pelihara lembu apa semua ada semualah. Pasal kami si minat bidang ya. Pasal adalah mengajuk orang tua ya. Sebab empat orang adik-beradik, 2 orang lelaki, 2 orang perempuan. Kami sulung lelaki apa. Kami mengikut kami boleh continue bisnesnya. Meneruskan legasinya. Tapi kami rasa ya bukan kami pun selera orang selera. Kami asyik dapat, kami rasa kami fail benda ya. Ya terdedah dengan panas apa semua kami rasa mesti mampu. Lepas mungkin dingin sekejap, kini tak dah okey dah. Kini dah okey alhamdulillah dah. Apa kata-kata mungkin daripada bapa kita yang pola kita bangga lah, mungkinnya rasa macam perniagaan F&B tu is something good juga sebenarnya, boleh generate income lah. Apa kata-kata daripada bapa kita yang mungkin kita boleh share dengan penonton? Tapi bapa dengan mak Nya melarang sebenarnya kami berbisnes buka kedai, nya melarang risiko tinggi nak sewa, gaji staf, banyak prosedur untuk ambil lesen apa semua. Dia melarang. Kami buka di Metro City dan Betong pun mak bapak kami melarang. Tapi kami senyap buka di Metro, pas majlis perasmian makan selamatnya mak ingatnya terkejut. Berani kau buka kedai. Sedahal mak coba. Dengan si coba mak adanya. Lepas ya mak ada mahal sewa Metro City, ada pasal ya mahal yang ada. Tapi kami siduli benda ya. Kami rasa kami dapat. Kami dapat buka ya, kami akan terus berusaha. Lepas kami buka ya memang mengepak lah. Hari kedua ya, hari pertama kami launching kedai ya, rasmi kedai ya, kami jemput WB lah sebab untuk sebab WB kawasan orang memang selalu support kami apa, dan usaha kami. Kami jemputnya media memang kami datang. Lepas ya nangga customer penuh. Waktu saya berubah. Mak bapak mek happy. Happy gila-gilanya nangga.
ni nak keluar media, newspaper. Adakah kini ibu bapa Encik Ren jadi number one supporter, penyokong nombor satu kita? Ya. Alhamdulillah. Tapi si lupa juga lah. Isteri-isteri kami. Isteri-isteri kami memang support lah. Itulah inilah semangat anak muda, usahawan yang saya kira anak tempatan yang berjaya membuktikan bahawa boleh berjaya menceburi apa-apa sahaja bidang yang kita minati asalkan punya perancangan yang kukuh di samping itu. Dan pastinya selepas ini banyak lagi cerita yang kami nak kongsikan kepada anda. Jangan ke mana-mana, Gaspirasi musim yang kedua. Tenangkan fikir kan kami. Kami semua kelahi. Kami semua kelahi dengan family. Kami menyendiri. Kami nak keluar dari kelompok susah ya. Syukur. Tak salah untuk kita syukur sekiranya kita peroleh hasil jualan RM10 sehari dan sebagainya. Tapi kita kena ada inisiatif juga tau untuk tambahkan hasil jualan kita dan kena fikir macam mana kita nak tingkatkan lagi hasil jualan tersebut, mungkin dengan membuka cawangan baru dan sebagainya. Boleh tak ceritakan bagaimana sebenarnya Encik Ren and team lah menguruskan kewangan daripada dulu tak pernah ada kedai fizikal, lepas tu nak buka kedai fizikal sebab kita tahu modalnya pasti besar kan? Boleh tak kongsikan macam mana Encik Ren menguruskan kewangan? Apa yang Encik Ren lakukan? Yang menguruskan kewangan Ren Burger tu. Okey. Ambil rimpun lah. Ambil sendiri sebab duit kita kena bijak lah belanja duit. Sebenarnya kami pecah sikit lah with tip Asia ambil business tu. Kami ada 3 akaun. 3 akaun untuk company, 3 untuk sell, satu akaun untuk duit modal, satu akaun lagi untuk duit mati orang ada, si boleh dikeluar. Yang third akaunnya untuk emergency. 3 akaun untuk lambian peranan. Untuk kami simpan lah saving. Before tu si ya duit belanja, ya duit modal. Yang kami fail, kewangan masa yang fail. Sebab oleh je RM10 tapi belanja RM15 lebih daripada pendapatan. Ya mudah lingkup lah sebenarnya. Ya kami pegang prinsip macam ni lah. Sekiranya gaji kita RM10, jangan kita belanja lebih daripada RM10. Kita kena fikir jangan lebih daripada ya. Jangan boros lah. Kena pandai caturkan keuntungan yang kita peroleh tu, baru kita boleh tahu dah agak berapa jumlahnya untuk kita belanjakan kan. Bila agaknya detik yang Encik Ren terfikir, okey, tok masanya dah lah semua ada store lagi untuk ada kedai fizikal di Impun. Apa yang pola kita rasa macam mungkin orang lain kita nangga banyak di Kuching tu sendirilah. Tidak banyak jual burger di stall. Dan kita ambil langkah yang lebih progresif, ada kedai fizikal. Apa yang pola kita terfikir macam ni? Sebelum kami buka kedai, kami sewa stall di kedai Cina lah, kafe Cina. Tiap berapa tahun lah, lebih kurang 2 tahun lah, 3 tahun lah main nyawa. Tapi sewanya agak tinggi juga. Kami cubalah buka RM3 stall di kedai Cina. Kami rasa mampu dah bayar sewa stall sampai 800, 1000 sebulan, 3 stall 3000. Pasalah kami cuba buka kedai di Impun, branding di Impun, lebih orang kenal kita. Pas kami nekat, kami si buka Kuching dulu. Sebab Kuching banyak saingan. Di Betong, kedai burger berapa banyak lah Betong. Pas ya hanya ada KFC Seruban je ada, McDonald's je ada. Kami plan, kami mula petis di Impun, roti di Impun, mesti ada kelainan. Kami ambil langkah untuk buka di Betong dulu. Okey, bagaimana sambutan masa buka di Betong? Buka Betong kami kami cuba buka 6 bulan 12 silap kami. Kami cuba dulu buka petang, mengikut kami belum buka petang Kami mau setting nyuci kedai. Kami cuba je buka. Lepas ya nangsi berhenti orang order sampai ke 3 pagi. Tak tapak mangkuk macam pengilan dah orang mencuci. Sampai ke 3-4 pagi. Book stop. 6 book stop. Sale kami area memang tinggi lah, 5,000 lebih. Sebab di Betong, kami semua makanan dapur, di dapur ya semua ambil kontrol air. Si macam di Kuching lah. Yang di Singki pun penuh dah singki, terpaksa dah staf kami bercuci di jalan. Okey, maksudnya ini boleh membuka mata lah kepada golongan peniaga-peniaga mungkin yang nak bermula di tepi-tepi jalan, tidak jual burger dan sebagainya. Mungkin kita pandai ambil risiko, kita buat penilaian risiko, kita buka kedai secara fizikal. Makin besar kita buka, sebenarnya makin ramai pelanggan yang datang. Tapi kita kena pandai ngurus lah. Tapi kita nak tanya Encik Ren, macam ni kita
ngurus benda ya teh? Kita tahu risiko modal lebih besar dan kalau mungkin hasil jualan rendah tak dapat nak backup bayar gaji dan sebagainya. So how do you manage all the risk? Kami asyik bergantung pada sel kedai. Kami ada plan B, plan C. Yes, semenjak COVID terwujud, kami start buka di Betong 2019 silap kami. 2019. Time yang COVID lah. Okey. Cun kami buka 6 bulan terus si boleh berjual lah. Ia memang cabaran bagi kami. Sewa jalan 2,000 Tapi lebih. siapa berjual? Siapa jual. Staff kesian dengan staff. 12 orang staff di Betong dengan saya. Macam ni daknya kelangsungan hidup daknya saya bekerja. Tak bayar motosikal daknya lagi. Kami bingung lah benda yang memang betul-betul bingung. Lepas kami terfikir bagus kami supply roti. Roti burger. Dari sial lah terfikir terfikir bagus kami supply roti burger, ban burger, pelbagai jenis, pelbagai saiz untuk backup mek pun. Menganggap sel kedai masa memang teruk lah sel. Saya dapat cover. Okey, dari sial lah terfikir macam ni kita nak backup. Akibat daripada pandemik tu. Pandemik COVID-19 Cik Ren, saya ada seorang pun yang terkecuali daripada terkena tempiasnya. Setiap pihak, setiap individu akan menerima kesan daripada pandemik COVID-19 tu. Okey, mungkin selain daripada alternatif menjual roti, ban dan sebagainya, apa juga alternatif yang kita ambil lah untuk kita survive masa pandemik COVID-19 tu, untuk kita kongsi dengan penonton yang mungkin sekarang tu buntu, si tahu apa nak pola. Kami buka di Metro City masa pandemik juga. Tapi Sarawak time yang reda lah. Si bapa kami berani buka. Lepas ada lah kawan-kawan nego, Ren jangan buka dah Ren, COVID. Tapi kami fikirkan positif aja. Ada rezeki ada lah. InsyaAllah ada rezeki. Lepas Cun, si boleh berjual juga di kucing. Aduh. Cabaran kali kedua kami. Selepas di Betong, kucing pun sama. Rasa nangis kami. Macam ni ada bini kami meluahkannya. Macam ni kita tak bisnes. Si boleh dine. Kedai tutup, sewa jalan, gaji staff lagi. Tapi memang susah masa saya. Pasal kami fikir si salah kami cuba untuk supply patty burger lagi. Pasal kini tu kami dah mula untuk kami pun before tu. Tapi banyak customer peniaga stall dan kena kau si supply daging dengan kami orang. Daging kau nyaman, kena si supply. Beri harga okey dengan kami. Peniaga meluah perasaan lah. InsyaAllah kelak aku maulah untuk tahu orang. Pasal dah daripada nasihat-nasihat stol-stol kawan-kawan kami cuba pola. InsyaAllah kami dah supply sampai ke Kapit, Muka, Sibu kami supply kami pun daging lah. Alhamdulillah lah. Padahal ada demand di sini sebenarnya. Ada sebenarnya, ada orang macam ban burger sama juga. Kami pun supply ban burger. Tapi yang ban burger dengan patties tu. Kami akan beri harga yang special, rendah. Asal ada untung sikit bagi kami. Sebab kita pegang prinsip kongsi rezeki kata orang. Dalam rezeki kita InsyaAllah ada rezeki orang lain. Ya, kami dah invite danya stall. Momok pakai petis kalau beri harga rendah. Kami beri free banting, lepas semua box ais untuk simpan petis. Kami beri free semua untuk danya. Kami rasa kami dulu pernah berjual tepi jalan. Kami tahu pengalaman dan cabaran danya macam ni situasi berjual di tepi jalannya, si menentu. Tapi benar lah, bila kita dah rasa benda yang kita lalui kita si kempang nangga orang lain untuk melalui benda yang sama. Sebab kita terfikir untuk nolong si daknya nak. Cik Ren, mun boleh dikongsikan lah. Pernah si ada sikit momen kita rasa udah give up udah rasa si tahu nak pola apa. Mungkin menangis tanpa pengetahuan isteri dan keluarga. Dalam kita melalui perniagaan F&B tu pernah sih terjadi benda ya? Pernah terjadi. Kami pernah stres kami nang terlampau tinggi. Sampai kami sempat nak ada meluahkan apa semua benda dengan bini kami keluar rumah. Kami tenangkan fikiran kami. Kami sibuk kelahi. Kami sibuk kelahi dengan family kami menyendiri. Kami nak keluar dari kelompok susah ya. Kami dah lejuk dengan kehidupan yang susah. Kami berusaha mana kami time kita stres ya, bagus kita keluar dari rumah, tenang kepikiran, takut anak dan isteri nampak anak terkesan oleh kita. Sebab masa kita stres, kita rasa yang kita luah, yang kita kelakuan kita ya boleh mengguris hati daknya. Kami keluar, kami kecewa, sedih, rilak time sebab malah negatif, negatif. Si berbaloi yang kami
si tidur malam, si cukup tidur, mikir benda ya. Kami mau senang macam orang lain juga. Kena kita si dapat senang macam orang lain. Kita pun dah sama macam ada tulang empat kekata orang. Otak pun ada, Allah Ta'ala beri. Kena kita dapat fikir benda ya. Sebenarnya benda tu semula jadi daripada diri kita sebenarnya. Kita yang si mau mengeluarkan benda ya dari badan kita ya. Kita ketengahkan, kita coba. At least kita coba. Kita si coba tak si tahu. Kami si sangka pun kami dapat buka kedai RM2. Kami dapat supply petis tu. Kami si sangka kami dapat supply roti burger. Kami si sangka sampai tahap ya. And then kami si supply TBS invite kami benda tu. Kami rasa terharu semua benda ya lah. Terima kasih juga benda, kerana sudi berkongsi cerita Maaf emotional tu. sikit. Saya dah betullah Gaspirasi. Kita nak kongsi kata orang cerita suka duka dengan penonton dan selepas tu pastinya di sebalik kekuatan tu ini hasilnya. Kita nak kongsikan apa differentiator ban, apa differentiator patties, keunikan Rance Burger berbanding produk-produk lain di luar sana. Jangan ke mana-mana, Gaspirasi musim yang kedua. Tu orang dah tahu dah dari jenama macam kita lah, kita saya dah nama orang susah memanggil kita macam ni, lunggah kita macam ni. Yang pentingnya penyenamaan lah. Betul. Yang penting. Kembali lagi dalam Gaspirasi. Dalam Gaspirasi, tak sah kalau kita tak tanya kisah pribadi ataupun bagaimana seseorang usahawan itu menguruskan kehidupan mereka. Sebab Encik Ren adalah seorang ayah kepada 7 orang anak kan. Macam mana bagi masa nak orang kata menjalani bisnes F&B ini dan pada masa yang sama perlu fokus kepada sekolah anak-anak lagi. Macam mana bagi masa Encik Ren? Masa dengan family ya, memang ada lah tapi kurang. Mengelakkan kurang masa dengan family, kami pun petis burger, roti, family semua pula. Anak-anak nolong packing, kami ajar dan didik naknya cara bisnes daripada adanya main gadget. Kami akan nunggahnya. Tapi jadi, janji bagi gaji lah dengan dia. Ada gaji. Jadi iyalah sambil-sambil kita mula produk pakai bisnes, sambil-sambil dia jual luangkan masa bersama dengan anak-anak. Betul. Mungkin ada kita rasa anak-anak yang sudah mula tunjuk minat untuk ikut jejak langkah kita dah ada nampak dah. Dah ada anak macam. Okey. Berapa orang lelaki atau perempuan anak kita? Lelaki 6. Perempuan seorang. Okey. Dan perempuan lah. Dan pastinya dalam setiap perniagaan F&B ini, baik apa-apa saja perniagaan lah bidang penjenamaan itu sangat penting untuk kita ambil kira kerana apa? Tanpa penjenamaan yang kukuh, susah untuk orang kenal dengan produk kita kan. Bagaimana Encik Ren mengukuhkan penjenamaan Rance Burger ini supaya dikenali oleh lebih ramai orang di luar sana? Before tu logo Rance Burger bukan macam yang sedia ada lain logonya. Sebab logo Rance Burger before tu nya terlampau rumit. Kami fikir kami perbaharui logo kami untuk komersialkan logo kami, kami tok new logo kami lah. Lebih orang cepat kenal apa yang kami jual. Before tu saya terfikir pun nak supply daging, supply roti, saya terfikir je kami pakai logo biasa aja. Tok kami dah fikir jauh, fikir panjang, kami akan tukar logo yang lebih komersial pun kena itulah. At least orang tahu kami ada supply roti, ada supply daging. Okey. Mungkin usahawan di luar sianya mengabaikan aspek penjenamaan. Baginya from mouth to mouth aja dah cukup. Mun seorang pada okey, sini pada okey, ramai orang yang datang untuk membeli burger dan sebagainya nah. Tapi mungkin kita boleh pesan kepada sidaknya lah, penting juga untuk kita sidaknya fokus kepada penjenamaan dan menghebahkannya dengan bijak kepada para pelanggan kepentingannya bagi kita penjenamaan tu Encik Ren. Bagi peniaga lah untuk pendapat kami lah, pendapat kami sebagai usahawan, pentingnya jenama ya, kita polish jenama kita, kita kenalkan jenama kita, at least orang tahu dah. Orang angkat logo kita dah tahu, Tok dah jual burger tu, Tok supply roti tu, orang dah tahu dah dari jenama. Macam kita lah,
kita set nama orang susah mau manggil kita macam ni, lunggah kita macam ni. Yang pentingnya penyenamaan lah. Betul. Yang pentingnya. Supaya orang lebih kenal lah. Lebih Lepas tu kenal. boleh guna juga social media sekarang tu untuk kita apa? Supaya lebih senang lalu di feed ya. Lepas tu orang pun tahu. Okey. Sekarang tu Sik best lah kita Sik cerita pasal produk Rands Burger sebab kita tahu di Kuching diimpun lah. Dalam 50 meter je drive ada stall burger. 50 meter seterusnya ada stall burger. Banyak orang jual burger. Tapi okey, sebelum kita nak go through one by one, apa keunikan ataupun differentiator Rands Burger tu berbanding dengan produk-produk yang sama di luar siap? Keunikannya burger yang besar. Okey. Burger besar, dari roti sampai daging, semua dari Rands Burger. Nang pakai sidak bongan aja lah, Okey, selain daripada mungkin keunikannya juga dari segi pattisnya mungkin. Pattisnya kami orang pun polah lah. Kami pun polah. Memang saya dah ambil dari luar lah. Kami orang pun polah. Sebab resipi pun memang resipi kami orang pun. Kami pun belajar benda ya, bukan belajar daripada seorang individu bukan. Kami belajar daripada Google. Google lah banyak tempat kami belajar. Kami study macam ni perbarui. Pattis tu homemade. Maksudnya nisbah tepungnya si banyak gila lah. Okey, homemade tu selalu orang keliru Encik Ren. Kalau bagi Rands Burger Impun pun pattis tu, bila dituno ataupun digoreng, berapa lama masa yang akan diambil? Dalam 3 minit yang akan masak. 3 minit saja. Sebabnya pure daging. Sebab daging tu dah dikisar, ya cepat masak. Okey. Maksudnya cepatlah untuk dimasak. Dari segi rasanya macam ni kita boleh gambarkan. Yang daging kami tak yang ambil boleh. Boleh, sela. Yang daging kami tu kita orang mesti perlu pakai pelanta minyak. Tak pakai kuali kering aja. Minyak akan keluar nyempun minyak dimpun. Si belum ke ada pelanta lagi lah. Minyak automatiknya akan keluar juice nyempun, minyak nyempun. Ya kadang-kadang orang first market tu memang ada kekok sikit lah. Customer kami beli tu kami akan ngajar cara masaknya. Sikit tu ada berapa ringgit pattis? 10 keping. 10 keping tu berapa harga? Tu 70 gram. Berapa harga? Marketnya RM22 lah. RM22 saja? RM22. Sampai RM2.50 sekeping lah. Mun dijual dengan peniaga-peniaga lain? Dalam RM6, RM7 lah. Untuk homemade burger sikit. Pina pure daging lah. Bau aja pun kita merangsang untuk kita makan. Okey, maksudnya mun kita jual dengan peniaga-peniaga lain ada harga istimewa. Ada harga retail, ada untuk peniaga burger akan beri special price lah. Special price untuk danya. Lepas ya untuk customer yang selalu support kami akan beri harga. Jadi lainlah harganya. Jadi harganya, kepada penjual-penjual burger di luar Sia yang mungkin tercari ni homemade patties yang nyaman untuk dijual, boleh cuba Rands Burger. Boleh coba. Dah lah harga murah, senang nak dimasak, rasa pun nyaman dan kepada orang kata kaki-kaki makan burger di luar Sia, daripada kita rasa macam alah malas nak turun nak masa pandemik tu nak beli burger nak. Boleh goreng di Impun. Sini mungkin saya boleh rujuk mun nak beli Rands Burger tu, patties dan bun. Boleh buka page kami lah. Rands Burger. Page kami. Kedai kami di Metro City. Tempatnya kami simpan stok lah. Rands Burger nak ada apostrophe di atas pun saya ada. Di Facebook. Ada. Rands apostrophe S Burger. Senang aja cari. Follow page lah. Okey, follow page di Facebook. Facebook. Okey. Ya patties. Patties memang dah nyaman lah. Si pelung ke pelanta, senang nak masak, rasa okey. Bannya. Mun ban tu boleh kita kongsikan apa keistimewaannya. Kami lepas tu nak ngetes, benar sih lembut bannya, tapi mungkin daripada Encik Reddy pun apa keunikan ban daripada Rands Burger Keunikan ban tu. Si pernah lah kami nangga oblong pun burger sampai 20 inci tu. 20 inci tu. Yang 20 inci tu berapa harga tak jual sikit tu? Mun daging 20, tapi tu pakai oblong. Oblong masih sempat lembut dia. Ada juga oblong. Oblong ada juga. Itu daging oblong pakai. Untuk khas untuk oblong lah. Tapi berbaloi lah dapat share 4-5 orang. Mun kita nangga tu adalah ban daripada Rands Burger dan bannya tu mun macam tu sikit tu berapa? Daging RM25. Ya Allah, siapa makan burger besar gila macam tu? Ada ke? Ada. Ada Kadang-kadang ada yang family request untuk birthday party untuk anak yang suka makan burger. Pasti adanya request color, kami akan polah color lah. Kami ada juga macam-macam color lah. Hitam, merah, semua ada. Okey, mungkin kita nangga di situ. Okey, memang dapat nangga memangnya lembut lah. Minta izin lah kami nangga. Memang very fluffy. Lembut. Nang kata orang memang sesuai sekali. Tok perlu dikah pelanta dulu nak untuk nyaman. Kah pelanta. And then kita tunuk, lepas ya ngamkan dengan patties ya. Confirm nak lagi. Tok paling besar saiz-nya. Tok paling besar lah. 8 inci saiz. So ada oblong, this one, tok yang standard. Tok ada juga medium. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan produk-produk daripada Rands Burger ini. Sekali lagi senang saja di Facebook page-nya Rands apostrophe S Burger. Mungkin ada nombor telefon yang boleh dihubungi? 013 013
013-5656-239. Ya, direct nombor kami lah. Nombor direct dengan kami. Okey, jangan lepaskan peluang ini untuk dapatkan produk-produk daripada Rance Burger. Dan selepas ini, jangan ke mana-mana. Kita nak tanya untuk blok yang terakhir macam biasa, apa prinsip dan pegangan hidup yang dipegang oleh Encik Ren sehingga berjaya pada hari ini? Mana tidaknya, selain mempunyai 2 kedai fizikal, pernah mencatat hasil jualan sehingga lebih daripada RM50,000, iaitu RM68,000 sebulan. Bayangkan. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Gaspirasi. Sekali kita gagal, jangan terus fed up. Kita usaha balik. Kita semak balik. Sini mistake kita ya, sini. Kalau kita nak rujuk kejayaan seseorang itu, seperti contoh laman media sosial mereka, jangan hanya belik dekat atas sahaja. Kita kena scroll sampai bawah. Sebab apa? Di situlah kita tahu bagaimana sekecil-kecil perniagaan mereka bermula. Betul tak, Encik Ren? Dan Encik Ren sekali lagi pernah memulakan perniagaan ini daripada Pondok Usang sahaja. Selepas itu membuka di rumah sendiri, buka stall sendiri, lepas itu mempunyai kedai fizikal. Sekarang ada 2 cawangan, satu di Kuching dan satu di Betong. Orang Sibu, orang Miri, orang Serikir, semua ingin kami rasa bila Nangga tu. Jadi mungkin ada perancangan untuk buka cawangan lain. InsyaAllah memang niat kami lah nak buka di setiap cawangan. Ya pun kami pun target lah. Memang setiap daerah orang akan kenal Rance Burger tu. Si mustahil benda yang akan jadi. InsyaAllah. Dari segi pembuatan produk pula, mungkin ada terfikir bagaimana nak hasilkan, buka kilang dan sebagainya, ada dalam perancangan tak? Dalam perancangan kami dengan family kami, dengan anak isteri, memang plan nak buka kilang lah. InsyaAllah tahun depan memang akan buka kilang. Tahun depan, Tahun depan insyaAllah. InsyaAllah tahun depan bila COVID-19 tu dah reda, kami akan buka kilang. Senang untuk kita mula bisnes kita untuk makin lancar lah. Si perlu kilang besar kata orang. Kita kilang kecil dulu. Kita dari kecil dulu. First kita buka kilang untuk kita si perlu mendadak terus buka kilang besar. Kita tanya je Encik Ren, bila kita buka kilang lah nak macam tu Encik Ren pola di sini kini tu. Masa tu kami mula di rumah je. Di rumah. Okey, bila kita buka kilang, ongkosnya mesti ada. Ongkosnya mesti ada nak. Tapi apa yang perlu diketahui penonton yang bila kita buka kilang sebenarnya lebih jimat sebab kita dapat hasilkan dalam kuantiti yang banyak nak. So kena perlu buka kilang daripada kita just mula di rumah aja. Kena perlu untuk kita buka kilang. Kita pola di rumah, kita pun tempat terhad gila. Kita nak mula benda banyak pun susah. Lepas ya customer nak tahu benda kita ya dijual rumah pun susah. At least kita ada kilang dengan signboard, signage kita ada kilang rim pun lebih establish lagi lah brand lagi. Lebih orang kenal lagi brand kita, lebih konsisten orang Nangga. Memang bagus lagi. Ada stokis mungkin sebab kita tahu dalam kita berniaga tu kita boleh nolong orang lain juga nak. Mungkin perniagaan Encik Ren juga ada sistem stokis, dropship dan sebagainya ada ataupun kita muka special price pakai peniaga-peniaga lain? Ada. Ni ada harga retail. Harga borong lah. Macam setiap stall yang pakai daging kami bagi special price, pastinya akan lantiknya jadi ejen terus. Jadi ejen terus, harga rendah dapat income-nya balik. Sebagai peminat burger, kami berminat boleh? InsyaAllah boleh. Okey. Part time. Mungkin sebelum kita mengakhiri temu bual inilah, penonton tertanya apa pegangan hidup yang dipegang oleh Encik Ren selepas 12 tahun berniaga di Pondok Usang, lepas tu ada stall sendiri tepi jalan, buka di rumah dan sekarang mempunyai kedai fizikal sendiri. Apa pegangan hidup ini yang dipegang oleh Encik Ren kerana tak semua orang berpeluang untuk menjalani transisi secara berperingkat, bertambah baik demi tahun dan sebagainya. Jadi apa moto dan pegangan hidup Encik Ren? Sekiranya menangga tahun untuk proses kami step by step. Lama makan masa dari 2004 sampai 2021 tu baru dapat nampak hasilnya. Moto yang kami pegang, sekali kita gagal jangan terus fed up. Kita usaha balik. Kita semak balik. Sini mistake kita ya, sini tempat kita fail ya. Tempat kita fail kita perbaikilah. And then pasnya kita pegang prinsip kita kongsi rezeki dengan orang. Macam bisnes tu nak. Contoh kami buka di Metro City
kami nak buka sikit kedai untuk special burger. Tapi macam banyak peniaga stall WhatsApp kami nak nyamuk join kami, kami beri peluang nak masuk dalam kedai kami berjual juga. Kita sama-sama tolonglah. Pegangan yang dipegang oleh Encik Rin dan berjaya menjadi seorang usahawan anak tempatan yang berjaya pada hari ini, dan kejayaan ini pasti disokong oleh beberapa pihak yang menjadi number one supporter lah kepada Encik Rin. Ucapan terima kasih kepada sidaknya, silakan. Kami ucap terima kasih lah. Terima kasih dengan customer yang support maupun yang support kami. Terima kasih kerana selalu nanggap page kami, selalu like, selalu komen yang positif. Alhamdulillah lah. Kita terima kasih. Harap kita sama-sama kita dapat maju jaya lah. Betul. Perasaan dengki tu janganlah tersemat di hati kita. At least kita berbisnes cara yang bersih. Promote, tolong kawan. InsyaAllah kita permudahkan urusan kita. Orang akan permudahkan kita. Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita semua. InsyaAllah. Dan pastinya kami ingin juga nak mengucapkan terima kasih kepada pengasas kepada Rans Burger, Encik Redra Derman, kerana sudi berkongsi kisah inspirasi pada kali ini. Dan pastinya penonton, saya kira selain beliau nanti akan dapat return customer, insyaAllah akan dapat para pelanggan baru, new customer pula untuk produk yang saya kira wajib dicuba oleh semua orang. Kaki gigi burger di luar sana, patties tu memang saya rasa patut cuba. Lepas ni yang ni tadi memang lembut sangat dia punya ban. Dan ingat yang tu tak payah pakai mentega tau. Masak macam tu saja 3 minit saja dah settle. Okey, kepada anda di luar sana, ingat bahawa dalam kehidupan ini, macam Encik Ren katakan tadi, tak semestinya kita ambil inspirasi daripada kejayaan orang. Betul. Ceritanya senang. Boleh juga kita lihat apa kesilapan dan kegagalan mereka dan ambil pedoman daripada sana untuk menjadi seorang yang lebih baik. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Ren. Terima kasih kepada The Waterfront Hotel kerana menaja lokasi penggambaran pada musim kedua Gaspirasi ini. Sampai kita berjumpa lagi. Kami Ghazali Zawi. Assalamualaikum. Jaga diri. Mupok dulu.